Hi everything. um, Lama ya kita buat video. Kali ni kita buat video santai-santai sahaja. Okay, apa khabar? Semoga aku harap talking. Okay, sebelum kita mula hari ni, aku nak minta pendapat korang boleh? Aku nak korang tinggalkan komen atau bagi komen kat bawah tentang first impression korang terhadap gelangan. Sebab aku tak tahu kenapa aku punya vlog kali ni sangat-sangat tertarik untuk buat konten berkenaan gelangan. So, korang jangan lupa tinggalkan komen kat bawah tu apa benda first impression korang, anggapan korang terhadap gelangan. Boleh kan? Thank you. Hari ni aku nak share pengalaman aku menjadi sukarelawan untuk gelandangan. Sebab bukan apa, dalam suasana yang sekarang ni kita tengok ramai sekali dan alhamdulillah masih ada lagi yang besar hatinya, baik hati untuk tolong mereka-mereka ni yang kurang berkemampuan. Korang tahu tak sebenarnya dekat Malaysia ni, Kuala Lumpur saja pada 2016, sekitar 2016-2017 ada seramai 1,500 gelandangan di Kuala Lumpur saja. So, boleh bayangkan tak kalau campur 14 negeri di dalam Malaysia. Kalau setiap negeri tu ada 1,000, bayangkanlah. Jadi, sebelum kita start, kenapa teruskan ke video yang seterusnya? So, korang sebenarnya tahu tak apa itu gelandangan? Okay, gelandangan ni ialah satu komuniti di mana mereka ni tak ada pekerjaan yang tetap atau tak ada tempat tinggal yang tetap. So, diorang mostly bukanlah miskin, tapi diorang lebih ke arah miskin bandar. Diorang ada duit, tapi diorang tak ada tempat tinggal yang tetap. Maksudnya duit tu sekadar hanya untuk makan, lepaskan diri diorang untuk makan saja. So, beli benda-benda yang macam baju raya ke, macam bulan sekali nak beli baju yang mewah, tu tak adalah sangat. So, aku nak share pengalaman aku dengan kawan aku menjadi sukarelawan untuk beri makan kepada gelandangan. Sebenarnya benda tu memori yang aku tak boleh lupa dan aku takkan lupa sampai bila-bila. Sebab seronok bila tengok orang yang susah ni dan orang yang tak berkemampuan ni bagi dia makan. Macam bersyukur sangat sebabnya kita hari-hari kat rumah mak masak, nenek masak, semua orang ada, dan kita nak makan apa kita dapat, Tapi diorang ni kalau kita datang, diorang makan saja apa diorang ada. Diorang tak minta tak ada ke cucuk hari ni, tak ada ke pening hari ni, tak ada. Diorang ambil je macam okey. Diorang sangat-sangat tawakal. Diorang sangat-sangat okey lah maksudnya. Pengalaman aku ni macam aku takkan lupa lah. So, korang tak rasa ke tawakal diorang tu kepada Allah tu lebih tinggi berbanding kita? Sebab diorang kan pagi makan pagi, petang makan petang. Dan korang kena ingat sebenarnya gelandangan ni tak semua daripada mereka, daripada keluarga yang tidak berkemampuan. Ada je yang daripada diorang ni ada degree, ada diploma. Tapi kenapa diorang gelandangan? Kenapa diorang boleh duduk merempat? Kenapa diorang boleh jadi gelandangan? Dan kenapa diorang boleh duduk dekat transit gelandangan tu semua? Aku ada satu kisah yang aku jumpa bukan masa gelandangan, tapi masa ni aku buat research dekat internet sebelum aku buat video ni. Ada satu kisah ni, dia berlatar belakangkan orang yang boleh dikatakan banyak duit. Bukan banyak duit lah, kira mewah lah kan. Adalah duit diorang untuk makan sehari-hari tu, untuk mewah tu ada lah, tapi tak adalah miskin sangat gitu. So, seorang perempuan, dia dah bersuami, dah berkahwin,
Dia bekerja sebagai accountant. Ni kisah dia sebelum dia menjadi gelandangan. Dia bekerja di sebuah syarikat yang terkemuka juga sebagai accountant. Dan sebelum dia jadi gelandangan, dia ada suami, dia duduk rumah sewa, maksudnya rumah sewa yang selesa. So satu hari tu dia ada satu penyakit. Iaitu penyakit yang lupa. Bukan lupa, penyakit mental. DID. Identity IDD ke apa benda tak kan, aku tak ingat. Tapi dia berkaitan dengan mental lah. So satu hari, penyakit dia ni jadi makin teruk. So dia selalu lupa. Bila penyakit tu jadi makin teruk, company dia buang dia. Sebab company dia tak nak orang mental macam dia. Dan tak nak tanggung risiko kalau apa-apa terjadi. So nak tak nak dia terpaksa diberhentikan. So jadi sekarang ni ada suami dia sajalah yang memberi nafkah kat dia, yang beri dia makan duit semua untuk bulan-bulan ni. Macam kiranya duit tu bergantung pada suami dia saja. Nak jadikan cerita, suami dia pula pun telah dibuang kerja sebabnya banyak MC untuk rawat isteri dia ni. Dan dari situlah bermulanya kisah hitam mereka. Dan mereka keluar anak beranak daripada rumah tu dihalau daripada dihalau oleh tuan rumah tu tengah malam. So bila dihalau, diorang pergi dekat hotel yang RM15 satu malam. Satu malam ke satu hari, I'm not sure. Aku lupa. Tapi RM15 lah. Dan dari situlah kisah hitam dia lagi sekali bermula. Dan bila hari-hari bayar duit untuk duduk bilik sewa tu, mestilah duit makin berkurang semua. Dan situlah dia macam pressure. Masa itulah pula bekas suami dia dulu berhutang dengan Alung cari dia. Hutang bukan sikit, hutang banyak. Dari situ dia macam bercelaru. Dan dia pergi dekat transit gelandangan dekat KL tu. Aku tak tahu nama panjang dia apa. Tapi transit gelandangan lah yang aku tahu. So dia duduk kat situ, anak beranak, husband and wife ni, sampailah dia dapat kerja dan hidup dia kembali okey. Sebab tu aku kata, diorang ni bukanlah pemalas, bukanlah tak pandai, bukanlah tak nak berusaha. Tapi masalahnya, keadaan diorang tu tak mengizinkan diorang untuk buat something yang better. Kadang-kadang pernah tak kita duduk dalam satu situasi tu, kita duduk fikir macam mana buat plan A, tapi nanti terclash pula dengan ini. Buat plan B tak jadi, C tak jadi. So benda tu jadi tertunggak dan tertunda. So bukan diorang tak nak buat semua tu, diorang boleh buat, cuma diorang tak izinkan lagi tu. Korang boleh pergi ke Instagram, kita cari dapur jalanan KL. Okay. So banyak kat sini dia ada update macam-macam aktiviti yang diorang akan buat, aktiviti yang akan diorang buat, apa yang diorang sedang buat dan apa yang telah mereka buat. So korang boleh tengok kat sini. Second, kalau ini aku tak pernah join, tapi aku terjumpa dan aku follow. Dapur Jalan Ipoh. Ini di Perak, tak silap aku. So orang-orang belah utara, terutama bahagian Perak, boleh join. Sebab aku pun selalu tengok juga update diorang ni. Tapi aku belum berkesempatan untuk join diorang. Memandangkan aku memang duduk di belah utara, tapi bukan di Ipoh. Aku duduk di Kedah, so dia makan masa lama sikit untuk pergi ke Ipoh. So orang-orang Ipoh, inilah dia, anda punya tabung akhirat, insyaAllah. Dan Dapur Kausar. Okay. Gelandangan Dapur Kausar Pusat Gelandangan. Okay.
So orang Seremban Negeri Sembilan yang berdekatan boleh usah di sini. Kalau tidak berkesempatan untuk ke KL ataupun ke Ipoh, bolehlah join Dapur Kausar Pusat Gelendangan ni. Dia berdekatan dengan pasar besar Seremban kalau tak silap. So, aku pun tak pernah join tapi aku dapat tahu diorang pun boleh tahan aktif juga membantu gelendangan di Seremban ni sebab aku dapat tahu kawan aku dia macam aktif sikit lah dengan bab-bab macam ni. So, dia selalu update pasal Dapur Kausar. So, orang Seremban kalau nak menambah tabung akhirat, saham akhirat, boleh kontak di Dapur Kausar. Macam biasa aku cakap, sebelum kontak diorang ni, make sure buat research dulu supaya nanti orang tak tanya banyak soalan dan takut juga diorang kat sana stres ke apa sebab soalan yang sama saja ditujukan. Kita tak nak soalan yang sama dan diorang mungkin akan penat jawab soalan yang sama. So before orang tu penat dan maki hama, tak maki hama sebelum dia penat untuk menjawab soalan yang sama, better you research dulu. Tak salah rasanya kalau nak research dulu and then baru tanya. Lagi nampak profesional. Okay, itu saja yang aku tahu. Korang boleh contact lah. Okay, Dapur Kausar. Jadi bagi korang, perlu ke kita sebagai masyarakat biasa ni yang berkemampuan untuk bantu mereka yang lebih memerlukan? Dan bagi aku personally, benda tu perlu sebab kita perlu menyantuni golongan yang memerlukan. Tak salah bagi kita untuk membantu mereka. Persoalannya bagaimana cara kita membantu mereka. Mungkin mereka tak akan dapat bantu kita pada hari ni, tapi siapa tahu mungkin doa daripada mereka dapat bantu kita masa kita dalam kesusahan. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like ya. Oke.